Yang Berhormat Tuan William Leong G. Kin. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya nombor 6. Datuk Yang Ketua, angka terkini berkaitan pelaburan asing di negara kita menunjukkan aliran masuk sebanyak dolar Amerika 9 bilion pada seluruh tahun lalu berbanding dengan cuma 1.4 bilion dolar Amerika pada tahun 2009, iaitu peningkatan lebih 5 kali ganda. Secara khususnya 536%, itu peratusan peningkatan 5 kali ganda. Ini membuktikan dakwaan pembangkang Matampau, PJ Utara dan Selayang. Matampau, PJ Utara tak ada dewan ini. Dakwaan mereka bila angka 209 dikeluarkan bahawa pelabur asing tak berminat untuk melabur di Malaysia kerana kononnya dakwaan mereka bahawa tak ambil urus yang buruk, katanya rasuah, dan pelabur sudah hilang keyakinan terhadap negara kita Malaysia. Ini semua jelas meleset, dan saya mau tanya mereka, apa respon mereka bila angka terkini menunjukkan peningkatan lebih 5 kali ganda berbanding tahun 2009. Jumlah ini menunjukkan bahawa pada tahun lalu keyakinan pelabur terus mantap. Bukan sahaja pelabur, rakyat pun semakin yakin dengan kerajaan. Sebabnya kita menang dengan besar di Merlimau yang Terdau, ya. Semuanya sudah, keyakinan kerajaan semakin meningkat. Bukan sahaja pelabur, rakyat pun semakin bertambah keyakinan mereka pada kerajaan Malaysia. Angka terbaru ini lebih tinggi daripada apa yang diunjurkan oleh ANTED pada kira-kira 3 bulan yang lalu. ANTED menyatakan bahawa pelaburan asing ke Malaysia dijangka 7 bilion dolar Amerika tahun lalu, tetapi apabila angka sebenar dikeluarkan, ia adalah 9 bilion dolar Amerika, iaitu 2 bilion dolar Amerika lebih tinggi daripada unjuran yang dibuat oleh ANTED sebelum ini. Saya ingin maklumkan bahawa di segi peratusannya, peningkatan yang dialami Malaysia adalah lebih tinggi daripada Indonesia, Singapura, Thailand, China dan lain-lain dari segi peratusannya. Angka ini dibuktikan lagi, keyakinan ini dibuktikan lagi oleh lulusan yang dibuat oleh MIDA tahun lalu. Pada tahun lalu MIDA meluluskan 910 projek melibatkan 47.2 bilion ringgit Malaysia berbanding dengan 32.6 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2006. Dan daripada jumlah tersebut, iaitu 47 bilion tahun lalu diluluskan, 29 bilion ataupun 62% adalah daripada pelaburan asing, kebanyakan daripada Amerika Syarikat, Jepun, Hong Kong, Singapura dan Jerman. Datuk Yang Dipertua, selain itu syarikat-syarikat Malaysia juga semakin banyak melabur di luar negara dalam sektor minyak dan gas, oil and gas, infrastruktur, kewangan dan juga telekomunikasi. Pada tahun lalu pelaburan syarikat Malaysia luar negara berjumlah 43 bilion ringgit. Ini adalah satu rekod. Pelaburan ini mencerminkan daya saing syarikat Malaysia, Petronas, Sime Darby, beberapa bank negara kita, daya saing mereka dan keupayaan mereka untuk bersaing di pasaran antarabangsa. Datuk Yang Dipertua, tahun lalu angka tertinggi pelaburan asing diterima oleh negara China. Ini tidak dapat dipertikaikan, lebih kira-kira 101 bilion dolar Amerika. Tetapi kita difahamkan bahawa pelaburan ini adalah lebih bersifat berintensifkan buruh serta melibatkan projek-projek dalam sektor infrastruktur. Soalan berkaitan daya saing, seperti yang telah saya maklumkan banyak kali dalam dewan ini, saya nak ulang. Kalau mengikut laporan World Competitiveness Report, kedudukan Malaysia meningkat daripada kedudukan 18.209 pada 10 tahun 2010. Laporan World Bank Doing Business meningkat daripada tanggal 23 kepada 21 dalam tahun 2010. Ini juga menunjukkan bahawa daya saing kita terus meningkat. Datuk Yang Dipertua, kerajaan telah melaksanakan pelbagai perancangan, termasuklah plan transformasi ekonomi. Beberapa projek apa dipanggil entry point projects telah diumumkan. Telah 3 siri pengumuman dibuat. Dalam masa kira-kira sejam dari sekarang, Perdana Menteri akan mengumumkan siri keempat pengumuman ETP ataupun EPP, entry point projects ini, dan pengumuman ini akan dibuat kira-kira jam 12 sekejap lagi, yang melibatkan 23 semuanya, termasuk projek lama dan projek baru.
Ini akan dibuat sikit masa lagi, melibatkan pelaburan berjumlah 14.74 bilion ringgit, dan ini akan menjanakan peluang pekerjaan sebanyak 88,354. Jadi ini semua jelas menunjukkan bahawa Pengumahan Dewan Pembangkang tahun lepas, Perdega Dewan ini menyatakan bahawa pelaburan asing merudum kerana hilang kepercayaan pada kerajaan ini. Jelas semuanya meleset. Ini pembohongan dan fitnah semata-mata. Apa yang berlaku sebaliknya ialah keyakinan pelabur semakin meningkat dengan transformasi yang sedang dilaksanakan oleh kerajaan, transformasi kerajaan, transformasi ekonomi dan juga model baru ekonomi. Terima kasih. Ya, Layang. Terima kasih Datuk Ketua, terima kasih Berhormat Menteri. Saya mengucapkan tahniah atas kejayaan untuk meningkatkan jumlah FDI sebanyak lebih daripada 500%. Ini adalah sebab pada tahun 2008 jumlah FDI telah jatuh 81% dengan ada jumlah USD 1.4 bilion. Kalau kita berbanding mengikut laporan UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development, Global Investment Trend Monitor yang telah dikeluarkan pada 17 Januari 2011, seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri, China mendapat FDI sebanyak USD 101 bilion. Hong Kong mendapat USD 62.6 bilion. Singapura mendapat USD 37.4 bilion. India USD 23.7 bilion. Indonesia mendapat USD 12.8 bilion, berbanding dengan Malaysia yang mendapat 9 bilion, dan Thailand yang ada masalah politik pada masa 2010 mendapat USD 6.8 bilion. Walaupun mengikut peratusan kita telah mencapai satu kejayaan, tapi bila kita berbanding dengan jumlah wang yang telah masuk, kita jauh ketinggalan oleh jiran-jiran kita. Selain daripada apa yang telah diumumkan, apakah rancangan kerajaan untuk meningkatkan daya persaingan kita dengan jiran kita? Terima kasih. Datuk Yang Ketua, angka-angka tersebut yang umat sekarang tadi merupakan ujuran dan angka sebenarnya belum lagi dikeluarkan, ya, mungkin dalam 5-6 bulan. Jadi ia kurang tepat dan kita tunggu angka-angka sebenarnya. Berkaitan dengan apa yang sedang kita buat untuk meningkatkan daya saing, kita telah laksanakan plan transformasi kerajaan, plan transformasi ekonomi. Pembangkang kena baca semua ni, buku-buku semua diedarkan. Saya mahu pembangkang baca semua ni. Ini langkah-langkah yang akan meningkatkan keyakinan dan daya saing Malaysia. Dan kedudukan kita seperti saya maklumkan tadi sudah pun meningkat tahun 2010, dan kita sedang bekerja keras untuk memastikan bahawa ia akan terus meningkat. Satu perkara yang penting dalam hal ini ialah pembangunan modal insan. Kita mengakui bahawa kita perlu meningkatkan lagi usaha untuk meningkatkan daya saing kita, menyediakan tenaga kerja yang berkemahiran dalam bidang-bidang tertentu, termasuklah dalam bidang engineering, dalam bidang knowledge intensive dengan izin sektor. Inilah antara perkara yang perlu kita lakukan. Ini sedang kita rancang dan sudah pun dilaksanakan. Jadi dengan langkah-langkah yang telah kita laksanakan, khususnya model baru ekonomi, khususnya plan transformasi kerajaan, khususnya plan transformasi ekonomi, 3 langkah utama ini kerajaan yakin mampu untuk meningkatkan daya saing negara kita Malaysia untuk menerima pelaburan asing dan juga pelaburan dalam negeri ataupun pelaburan domestik.